Saya kira soal membahaskan masyarakat itu, saya kira telah dibahas lama oleh Plato, Sokrates dan seumpamanya. Namun yang penting kemudiannya dalam abad ke-6 Masehi, Rasulullah SAW memperkenalkan Saifah Madinah. Saifah Madinah ini merangkumkan di antara Ansar dan Muhajirin, di antara Aus dan Khazraj. Dalam Saifah Madinah juga merangkum 47 fasal perlembagaan itu di antara orang Islam dan orang Kristian, Islam dan Yahudi. Berbagai kelompok yang ada di Madinah pada waktu itu, kerana Madinah pada waktu itu adalah multiracial, multi-religious state yang menggabungkan kira-kira 50% umat Islam, 30% Kristian, kurang sedikit 20% Yahudi, dan sejumlah yang lain adalah Majusi Zoroastrian, menyembah api. Dan mereka hidup aman damai pada asasnya dengan gandengan ataupun dipimpin oleh Saifah Madinah atau perlembagaan Madinah. Jadi di situlah sebenarnya kalau kita ada dari segi permulaan suatu masyarakat yang tersusun dan teratur. Ini diungkap oleh Profesor Ismail Al-Fuqi sebagai a par excellence society. Masyarakat tersusun, berhukum dengan kesejahteraan, kemampanan yang ada dalam masyarakat Madinah pada waktu itu. Dan hubungan di antara kaum yang baik. Walaupun ada pengkhianatan kemudiannya, itu sejarah berikutnya. Dan ini kemudian sebenarnya berkembang di Andalusia terutamanya. Selama 600 tahun di Andalusia. Dan di situ saya fikir berlaku interaksi di antara masyarakat Islam dengan masyarakat Kristian. Dan juga Yahudi pada waktu itu. Dan idea yang sama masyarakat Madinah itu tadi, dari segi keterbukaan, dari segi menghayati nilai agama, dari segi mempertahankan negara sebagai asas yang penting, itu dan juga kemakmuran ekonomi, itu berlaku dalam konteks Andalusia. Dan kemudian idea masyarakat Madani juga sebenarnya berkembang di Eropah. Tapi mereka menukarnya kepada masyarakat sivil. Sewaktu masyarakat Islam dalam tempoh 700-800 tahun itu, istilah Madani, Umran Hadari, Mujtama Al-Madani, Madinah Al-Fadilah, itu antara ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Ibn Taymiyah, oleh Ibn Khaldun, oleh Ibn Maskaweh, oleh Al-Farabi, dan beberapa tokoh ahli falsafah yang lain. Maknanya di situ, masyarakat itulah sebagai asas kepada masyarakat yang terbuka. Menghormati wanita, menghormati undang-undang. Itu bermula di Madinah. Sebab waktu itu di Eropah, zaman gelap. Zaman itu, zaman perang sama mereka, tidak ada teknologi, tidak ada saintifik dan seumpamanya. Waktu itu, mereka kemudiannya belajar dengan umat Islam di Andalusia. Dan di situlah kemudian mereka mengembangkan sama ada seperti Thomas Hobbes, atau Alexis Tocqueville, atau Gramsci, atau beberapa nama yang lain. Mereka mengembangkan masyarakat sivil dalam konteks di Eropah. Termasuk John Locke, yang memperkenalkan Three Treatises, yang mengungkapkan soal tata kelola good governance dalam konteks di Eropah. Tapi dia hanya fokus kepada good governance, tanpa mengembangkannya kepada asas agama yang perlu ada dalam memimpin negara, masyarakat pada waktu itu, ekonomi dan seumpamanya pada waktu itu. Kerana ada kecenderungan di pihak barat, mereka mengosongkan agama daripada pentadbiran dan seumpamanya. Namun, dalam konteks umat Islam terutamanya yang merupakan pencetus kepada masyarakat Madani, serta kemudian negara Madani, itu saya fikir dengan jelas dia mahu ekonomi yang makmur, negara yang dengan undang-undang, dengan kekuatan dari segi semangat setia kawan, kesejahteraan alam, ada undang-undang terhadap waktu perang. Ini semua diajar oleh Islam seawal abad ke-6, 7 Masehi lagi telah diajar oleh Islam yang kemudian berkembang seantero dunia dari segi falsafah serta semangat demikian. Kemudiannya, saya kira dalam konteks Sultan Ibrahim, di tahun 1995, beliau mempopularkan istilah masyarakat Madani dalam Festival Istiqlal di Jakarta. Walaupun teman-teman Indonesia sudah agak sekian lama juga menggunakan istilah masyarakat Madani ini, Nukhulis Majid dan beberapa nama yang lain yang telah mempopularkan istilah masyarakat Madani di Indonesia. Namun Syah Anwar apabila Festival Istiqlal 1995, beliau mempopularkan istilah itu dan membawanya ke Malaysia dalam konteks istilah itu. Dan dalam perhimpunan Agung UMNO 1996-1997, saya fikir beliau mengungkapkan istilah masyarakat Madani walaupun ditanggapi secara agak negatif oleh Tun Dr. Mahathir dengan istilah apa ni pembenaran ni. Saya ada dalam perhimpunan Agung UMNO 96-97 itu sebenarnya. Jadi saya kira dalam hal itu sudah mula ada sedikit kerenggangan dalam konteks kerana Sultan Anwar memperkenalkan istilah Madani serta masyarakat Madani.
Dan kemudiannya pada tahun 2022, waktu itu masih beliau Ketua Pembangkang, maka diluncurkan buku Malaysia Madani for a Better Malaysia dalam bahasa Inggeris. Dan dalam bulan November, dalam bulan berikutnya itu, beliau meluncurkan membangun negara Madani dalam bahasa Melayu yang kemudiannya memberikan 6 rukun utama ataupun 6 prinsip sendi utama yang perlu ada dalam Malaysia Madani, yang basically pada asasnya adalah merupakan nilai-nilai yang perlu dibina dalam membangunkan Malaysia Madani. Untuk mempermudahkan, betul, saya fikir dalam konteks itu sama ada kemampanan, kesejahteraan, ihsan daya cipta, kemakmuran. Ini semua adalah elemen-elemen ataupun sendi-sendi yang perlu dalam konteks membina sebuah negara Malaysia Madani dengan terjemahan-terjemahan program yang saya fikir telah pun ada, sama ada ekonomi madani, sama ada langkah-langkah utama yang beliau ambil, serta beberapa program inisiatif peduli rakyat yang dilakukan sepanjang 2023 dan insya-Allah akan ditambah baik lagi menjelang tahun depan 2024. Dalam bajet 2024 saya fikir ada banyak lagi yang inisiatif yang akan ditambah baik menjelang 2024 ini. Jadi cuma sekali lagi saya fikir dalam hal ini Datuk Amir, maknanya soalnya penjelasan itu penting dan dipermudahkan. Untuk itu juga dalam konteks NGO yang sekarang juga aktif menggerakkan ini, kita menggerakkan suatu yang dipanggil sebagai SMARAK, Sekretariat Malaysia Madani Rakyat. Kita mau ke akar umbi, membuat training, membuat penjelasan, penerangan kepada rakyat di akar umbi dari segi apa itu Madani dan apa agenda, apa program, dan kita permudahkan dalam berbagai benda. Alhamdulillah, saya fikir yang terbaru kita buat di Perak, kemudian di Negeri Sembilan, dan mereka memberikan rating ke 90%, very good. Maknanya mereka faham, mereka sedar dan mereka akan laksanakan sebagai agent kepada Malaysia Madani ini. Tak ada anything.